Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azminda binti Hasan, Nomatrix BA 20110845. Baiklah, dalam video ini saya akan memberikan ulasan artikel yang telah ditugaskan dalam tugasan sejarah Malaysia. Dalam video ini saya akan membahaskan menurut 3 aspek penting, iaitu pengenalan dan idea utama, kelebihan serta kekurangan dalam artikel ini. Baiklah, selepas saya membincangkan setiap aspek dalam artikel ini, saya akan menambahkan lagi dengan pendapat saya sendiri, iaitu melalui pemahaman saya selama mengulas artikel ini. Dalam pengenalan serta idea utama ialah idea Malaysia yang dikemukakan oleh Tengku Abdul Rahman pada 27 hari bulan Mei 1961 cukup menimbulkan reaksi dingin daripada pemimpin-pemimpin serta masyarakat di Sarawak. Fenomena ini berlaku kerana kurangnya pendidikan di Sarawak pada ketika itu, sehinggakan mereka sukar memahami apa yang berlaku dengan politik di kawasan mereka. Ini menyebabkan kurangnya semangat nasionalisme serta politik luar kerana kurangnya pelajaran. Masalah yang berlaku di atas bukan sahaja disebabkan sikap malas atau tidak ambil peduli penduduk Sarawak, akan tetapi pemerintahan Brooke juga menjadi faktor utama kurangnya pendidikan di Sarawak. Ini kerana pemerintahan Brooke yang autokratik. Selama pemerintahan James Brooke di Sarawak antara tahun 1941 hingga 1941, Bumi Putera Sarawak dilindungi dari ancaman luar, malahan mereka juga dilayan dengan penuh peri kemanusiaan. Akan tetapi perkara ini telah menutup sisi gelap yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Disebabkan kurang pengetahuan dalam politik, pemerintah mengamalkan dasar bebas dan menyebabkan mereka tidak menitik beratkan pelajaran kepada Bumi Putera Sarawak. Bukan itu sahaja, James Brooke menjadikan sistem tradisi serta adat istiadat Sarawak sebagai alasan mengapa mereka tidak seharusnya diberikan pelajaran. Beliau berpendapat bahawa pelajaran hanya akan merosakkan tradisi serta adat di Sarawak. Oleh kerana itu, badan-badan persendirian seperti Mubalik Kristian dan ketua-ketua tempatan terpaksa mengambil alih bab pelajaran ini. Khususnya ialah kekuatan. Artikel ini menunjukkan penubuhan sekolah semasa pemerintahan Brooke di Sarawak. Para Mubalik Kristian bergerak dengan pantas dalam penyebaran agama dengan cara mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak tempatan. Usaha pertama telah dilakukan oleh Anglican Church dan diikuti oleh Gereja Roman Katolik. Kedua-dua gerakan ini telah mendirikan St. Joseph 1883, St. Teresa dan Convent 1885, dan pada tahun 19 pula Mubalik Methodist telah menubuhkan sekolah-sekolah Methodist di penempatan orang Cina berketurunan Fuco di Sibu. Seterusnya, sekolah-sekolah untuk murid Melayu telah ditubuhkan pada tahun 1883 dan menyokong sekolah kepada anak-anak Bumi Putera bukan Melayu. Namun sekolah ini tidak dijalankan dengan sebaik mungkin. Tugas guru-guru terkendala kerana tidak memperoleh bantuan daripada pihak kerajaan. Akan tetapi, sekolah ini tetap beroperasi walaupun terdapat sedikit bilangan anak-anak Bumi Putera yang datang ke sekolah. Antara subjek pembelajaran ialah membaca, menulis dan membuat kira-kira yang mudah.
Seterusnya, sekolah mission pula menampung pelajaran bagi anak-anak Bumi Putra, khususnya anak-anak Iban. Pada peringkat pelajaran awalan, bahasa Iban akan digunakan sebagai bahasa pengantar dan seterusnya menggunakan bahasa Inggris pula sebagai bahasa pengantar mereka. Baiklah, saya akan beralih kepada kelemahan. Kelemahan yang terdapat dalam artikel ini ialah cukup menggambarkan kurangnya pengetahuan serta pelajaran di Sarawak. Beberapa kritikan dilontarkan kepada Sarawak kerana tiadanya sifat nasionalisme yang tinggi dan adanya perbezaan kesetaraan dengan negara luar, antaranya Indonesia, Filipina serta Tanah Melayu yang begitu lantang menyuarakan pendapat mereka untuk memperoleh kemerdekaan serta semangat nasionalisme yang tinggi. Pemerintahan Brooke menjadi penghalang untuk memperoleh pelajaran yang lebih baik dan pengetahuan dari sisi politik luar. Pelbagai alasan serta perbezaan yang boleh dirasakan ketika membaca artikel ini. Sebagai contoh, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh para mubalik Kristian kerana matlamat utama mereka iaitu penyebaran agama Kristian di Borneo. Sikap tidak masuk campur penduduk Bumi Putra di Sarawak memberikan kebebasan kepada pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan bebas serta autokratik. Dan sehingga tahun 1877 kelihatannya pendidikan di Sarawak dikuasai oleh badan dakwah Kristian. Oleh itu, situasi ini menyebabkan timbulnya desakan daripada golongan tertentu untuk mewujudkan semula institusi pendidikan untuk masyarakat Melayu. Baiklah, dalam kelebihan artikel ini kita dapat lihat bahawa pemerintahan Brooke di Sarawak juga adanya penubuhan sekolah-sekolah. Akan tetapi sekolah-sekolah ini dipelopori oleh golongan gereja Kristian, jadi ianya tidak memberi begitu kesan kepada Bumi Putra Sarawak, kanak-kanak Bumi Putra Sarawak, kerana pada asalnya pendirian sekolah ini kerajaan lepas tangan, kita boleh katakan mereka lepas tangan. Jadi yang memonopoli atau mengatur sekolah-sekolah, kebanyakan sekolah di Sarawak pada ketika itu jatuh kepada pihak gereja. Jadi mereka yang akan mengendali. Dan apabila kita lihat seperti yang saya bincangkan sebentar tadi, terdapat beberapa sekolah yang didirikan oleh pihak gereja ini kepada penduduk di Sarawak, dan kebanyakannya bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris, dan ini sedikit sebanyak menyukarkan kepada penduduk tempatan lah. Akan tetapi ini juga menjadi kelebihan, maksudnya pendidikan di Sarawak itu memang ada, tetapi dia dikategorikan kepada beberapa kategori yang tidak semua penduduk tempatan dapat merasai adanya pendidikan di Sarawak ini. Okey, seterusnya kekurangan yang terdapat dalam artikel ialah ianya memperlihatkan bahawa Sarawak itu merupakan sebuah negeri yang penduduknya tidak mempunyai pelajaran, sehingga menyebabkan mereka ketinggalan di belakang, tidak seperti negara-negara lain seperti Indonesia, Filipina, Thailand yang semangat nasionalisme penduduk masyarakat mereka itu sudah ada berbanding Sarawak. Jadi artikel ini dia sebenarnya mengkritik penduduk di
Sarawak pada ketika itu. Namun kesalahan ini tidaklah berpihak kepada Sarawak sahaja. Mereka bukannya terlampau malas atau tidak ambil peduli, akan tetapi keselesaan yang diberikan kepada mereka oleh pemerintahan Brunei